Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sambung. Apa topik pembelajaran kita kita dah sampai kepada 3.3. 3.3 laju kita ni. Hari ni kita nak sambung yang di Pertuan Agong kita padam sikit. Ni cantik. Yang di Pertuan Agong, dan kita nak faham tentang fungsi yang di Pertuan Agong dalam Kerajaan Persekutuan. Tengok balik video cikgu dalam 3.1, 3.2. Last kita belajar 3.2 kan. Kita belajar tentang Majlis Raja-Raja. Di sini. Jadi hari ini kita nak sambung pada tajuk 3.3. Ni nanti pelajar cikgu akan hantar yang ini. Pelajar kena isi. Ini gambar-gambar yang di Pertuan Agong kita daripada yang pertama sampailah yang hari inilah yang di Pertuan Agong kita, iaitu Sultan Abdullah daripada negeri Pahang. Baik, cuba kita tengok sedikit definisi awal. Dia kata sini raja berperlembagaan. Raja kita ni kita kena faham kita ada dua. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Dia ialah sebahagian. Maksudnya kalau tak ada tak lengkap lah. Sebahagian daripada pentadbiran negara. Perdana Menteri dengan yang di Pertuan Agong ni mesti bersama. Agong mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Dan kita nampak di sini dalam perlembagaan kita sendiri, dia mengiktiraf kedudukan institusi beraja. Dan kita tengok Agong ini, Agong ini ialah pada peringkat yang paling tinggi dalam sistem persekutuan kita. Baik, cuba kita tengok sikit institusi yang di Pertuan Agong ini. Bila mula? Dia mula pada tahun 1957. Bila kita merdeka, Agong ini dipilih di kalangan siapa? Di kalangan ni. Kalau soalan tanya ni 9 buah negeri. Kita dah belajar yang di Pertuan Negeri kan? Sabah, Sarawak, tak termasuk dalam senarai yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Negeri di mana? Tengok. Okey, kalau kita tengok kita garis di sini. Ini daripada Perlis sampailah kepada Kelantan. Cuba kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan uniknya, Agong kita ni dipilih, dia ada kaedah dia. Kaedah yang telah ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Bukan suka-suka hati kita nak pilih Agong. Agong kita yang pertama. Di sini ada gambar dia. Yang pertama ni ialah daripada Negeri Sembilan. Ni. Agong yang pertama. Tak lama 31 Ogos sampai 1 April 1960. Kalau tengok Agong yang kedua pun 14 April 1 September 1960. Okey. Kalau tengok sini okey, ini Agong kita sampailah yang hari ni. Kalau soalan tanya kita dah berapa dah Agong hari ni, tengok kita dah ada 16. Secara mengikut urutan. Kalau kita tengok nampak di sini. Negeri Sembilan, Kelantan, lepas Kelantan, Pahang. Kedah, Kelantan, Pahang. Agong Kedah ini adalah Agong yang 2 kali menjadi Agong. Kita nampak sini Sultan Abdul Halim. Nampak sini. Sultan Abdul Halim. Sultan Abdul Halim almarhum nampak 2 kali. Unik kita Baik. Ini kedudukan yang di Pertuan Agong. Kedudukan yang di Pertuan Agong ini, dia ialah ketua utama negara. Kalau pentadbir Perdana Menteri bukan? Ini ketua utama dan
agung ini menjadi satu lambang kedaulatan. Ini semua lambang ni. Kebesaran, perpaduan, kemuliaan. Kita tengoklah betapa uniknya kita. Di sini kita nampak ketua negara. Kita nampak situ. Diberi keutamaan. Kita baca sikit sini. Dan tidak boleh dikenakan apa jua proceeding di mahkamah. Tak boleh bawa kes mahkamah. Nampak agung. Isteri, sajalah. Okey, ini kita baca ini perlembagaan. Perkara 32 perlembagaan persekutuan kita. Bermaksud di sini, kita nampak yang di Pertuan Agong ini, yang Pertuan Agong, Raja, Pemaisuri, Pemangku, ini antara kedudukan dalam sistem pentadbiran kita. Di mana Perdana Menteri kita? Pentadbir? Di sini. Agong, isteri beliau, raja-raja, kalau ada pemangku raja maksudnya Agong, dia ada pemangku yang dipertua bagi negeri-negeri, Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang, bekas Raja Pemaisuri Agong yang menerima saraan diraja, barulah Perdana Menteri. Baik, jadi kita nampak di sini, tingginya institusi raja ni, dia melangkaui semua. Rakyat pun hormat, termasuklah semua agama, bangsa yang ada dan tinggal di negara Malaysia. Itu kita nampak. Jadi kita kena faham bahawa agung ini adalah lambang kedaulatan negara. Tinggi je penghormatan kepada Yang di-Pertuan Agong. Cuba kita tengok tadi, saya dah ceritakan tadi, negara melakar sejarah. Ini melakar sejarah. Apabila Sultan Abdul Halim ditabalkan 2 kali. Nampak? Ini adalah pada yang pertama 1970-75 dan sekali lagi pada 2011 dan 2016. Bagaimana agung dipilih? Agung dipilih mengikut urutan dalam sistem mereka ini secara bergilir-gilir di kalangan 9 negeri. Bagaimana cara menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara? Kesetiaan kepada raja kita. Maksudnya kita kena hormat. Kita meletakkan agung ini dan raja kita ni pada satu tahap yang tertinggi lah. Kita nampak. Ini kita kena bincang. Ini kena soalan menarik ni. Sebab dia tanya bincangkan. Mungkin kita letak dalam majlis-majlis tertentu, agung dijadikan dalam perkara-perkara tertentu, agung dijadikan sebagai rujukan. Pastilah tinggi. Contohnya dalam mengisytiharkan darurat. Kita kan darurat, iaitu SOP darurat dan sebagainya. Sekarang ni darurat. Okey, PKP kita ada darurat. Bagaimana agung dalam tentera, bagaimana konsep agung dalam agama. Nanti kita belajar bawah-bawah ini. Baik. Kita nampak di sini, pelajar, agung ini peranannya sangat besar. Ini baru kita nak jawab soalan tadi. Barulah kita boleh jawab macam mana kita di sini ni. Okey. Dia adalah kuasa eksekutif. Yang mana agung ini, dia membuat sesuatu mengikut nasihat Perdana Menteri kita lah. Jemaah Menteri. Kabinet. Jemaah Menteri ini kabinet. Kabinet. Okey. Dan kita nampak di sini, kuasa agung, ialah agung ini, dia melantik Perdana Menteri. Dan kabinet. Yang mana dilantik ni daripada ahli yang mendapat majoriti 2/3 di kalangan ahli parlimen pada waktu itu, dan dilantik. Dan agung juga, kita nampak sini, baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan, ahli Dewan Rakyat, ini ahli parlimen ni, kita dah belajar sebelum ni, dan Dewan Negara. Ini senator. Kita dah belajar juga sebelum ni. Okey. Dan agung ini juga, nampak, dia melantik jawatan-jawatan utama negara. Nampak? Peguam, Panglima, ini ketua audit negara ni yang di bawah Suruhanjaya Bebas. Ini semua Suruhanjaya Bebas. SPR, Suruhanjaya Polis,
Angkatan Tentera ini kita panggil Suruhanjaya Bebas. Nanti cikgu akan terangkan apa itu Suruhanjaya Bebas. Okey. Bagaimana kuasa agung dalam tentera? Lagi hebat kita nampak kuasa agung dalam tentera. Agung ni adalah pemerintah tertinggi angkatan tentera. Tengok pada hari memperingati tentera-tentera kita, memberi pingat, agung lah. Agung bagi pingat. Jadi kita nampak di sini, agung ini dibantu oleh satu majlis dalam angkatan tentera itu sendiri. Jadi hebatnya kita nampak. Di segi diplomatik, diplomat yang hendak berkhidmat di negara kita ataupun diplomat kita yang nak berkhidmat di luar negara, yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia. Kalau diplomat luar, dia akan menghadap diplomat asing sebelum mereka menjalankan tugas. Jumpa agung. Itu menunjukkan bahawa di sini ialah kuasa eksekutif dalam bidang tertentu. Kita nampak. Itu sebab dalam surat kita nampak urusan Seri Paduka Baginda. Maksudnya pentingnya kalau kita jumpa surat macam ini, kan? Okey. Dalam undang-undang, kita nampak kuasa perundangan. Kita nampak sebelum Parlimen bersidang, itu kita panggil Dewan Rakyat, Dewan Negara, dirasmikan oleh Agung. Dia boleh panggil bersidang. Agung panggil bersidang kalau ada keperluan-keperluan tertentu. Dan dia boleh menghentikan, membubarkan Parlimen. Bubar ni maksudnya kita sudah nak menghadapi pilihan raya. Atau dalam kes-kes tertentu lah. Pilihan raya. Maka Agung boleh bubar. Bila Agung bubar, maka kita perlu ada pilihan raya. Agama, sudah tentulah Agung ini. Ini unik. Ini kalau pelajar kena faham. Agung adalah ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri. Macam negeri sekarang, Pahang, ketua. Dan negeri yang tak ada sultan, seperti Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, dan wilayah Persekutuan. Ini Agung, ketua agama. Kalau bagi negeri-negeri yang lain, sudah tentu ketua agama ini ialah sultan. Ketua agama bagi negeri-negeri lain, sultan lah, ataupun raja. Okey. Hak. Nampak hak. Melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Bertanggungjawab kepentingan kaum lain. Nampak. Darurat. Nampak darurat. Kita sekarang darurat, kan? Membuat pengisytiharan darurat. Agung lah. Proklamasi kan kita nampak, kan? Nak sebut pun payah, kan? Agung yang luluskan. Maka darurat kita, pengisytiharan darurat setelah baginda mendapat kebenaran mengancam keselamatan macam kita ni, kes COVID lah. Mengancam rakyat tak nak duduk rumah, payah. Okey. Yang lain kuasa hakim, melantik hakim negara, semua Agung. Kuasa pengampunan juga Agung. Dia ada di sini. Kalau kuasa pengampunan ni, Agung ni berkuasa mengampun, menangguh 3M dan meringankan hukuman. Mana-mana hukuman di sini kita nampak. Di sini kita nampak kesetiaan kepada raja ini, konsep ini. Nampak sini tadi yang kita belajar. Kesetiaan ini. Inilah jawapan dia. Dia berkait kepada jawapan apa yang kita belajar di sini. Jadi rakyat setia lah. Betapa tingginya dan kuasa yang di-Pertuan Agong, dan kita sebagai rakyat perlu menghormati untuk memupuk dan melahirkan semangat apa? Ini semangat ni. Patriotisme. Barulah kita ada semangat patriotisme. Jadi, kita nampak dalam bab ini, dalam subtopik ini, pelajar kena memahami tentang peranan yang di-Pertuan Agong. Ini paling penting. Kenapa kita perlu memahami peranan yang di-Pertuan Agong? Untuk memupuk dan melahirkan semangat kesetiaan yang tinggi. Dan kita tengok Agong ni ada kuasa eksekutif di sini. Jadi pelajar, lepas ini cikgu bagi dalam sini, dalam poin nanti cikgu minta pelajar letakkan jawapan ini, kedudukan yang di-Pertuan Agong dalam sistem kita di mana. Bezakan tiga
Tiga ni. Kuasa eksekutif, kuasa perundangan, kuasa kehakiman. Kita tengok balik kan ada di sini. Dalam bab kita tadi ada kuasa eksekutif. Lepas itu ada kuasa kehakiman, ada kuasa perundangan. Jadi pelajar kena faham, tulis di sini dan nanti hantar kepada cikgu dalam grup kelas Telegram ataupun WhatsApp boleh lah. Okey, itu saja. Pendek saja apa yang kita belajar pada hari ini, tapi yang penting pelajar kena memahami tentang kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong sebagai kuasa eksekutif, kehakiman, perundangan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi pada dua lagi subtopik kita ni. Subtopik kita nanti ialah amalan demokrasi 3.4. Kita apa amalan demokrasi di negara kita kan? Demokrasi berparlimen. Apa itu kita tengok. Dan nanti kita akan belajar tajuk yang terakhir kita ialah demokrasi ni panjang sikit. Dan keunikan amalan demokrasi di negara kita. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Terus stay at home. Selesaikan kerja. Kerja-kerja yang cikgu bagi. Ulang kaji. Kerana kita masih ada masa yang panjang untuk menghadapi SPM kita 2021. Terima kasih. Sama-sama duduk di rumah. Jangan ngelopong ngelejat nak keluar rumah.